ternampak sekumpulan remaja budak-budak lah, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dekat Terengganu ni tau. Diorang berkumpul 4-5-6 orang, and then salah seorang tu pegang phone. Dia pegang phone, dia sedang menonton satu video. Saya pun macam berhintai lah tengok video apa yang diorang tonton ni kan, sampai ramai macam tu sekali, and then siap gelak-gelak. Apa yang mereka tonton adalah video drama pendek daripada channel YouTube Syahmi Sazli. Masa tu saya tak minat lah, bukan bidang kita. Saya tak minat langsung pasal drama pendek, Kelantan ke, sebab kita minat nyanyi. Daripada dulu kita minat nyanyi. Jadi saya tengok diorang budak-budak tu semua. Saya tanya, ni siapa ni? Oh, ini Asif sekian umur sekian. Apa yang saya dengar waktu tu, video tu cakap dalam dialek Kelantan. Orang Terengganu menonton. Pada saya, hebat lah kan. Kira konten berada tu hebat. Konten tu cakap Kelantan, tapi orang Terengganu menonton, dan orang Terengganu boleh ceritakan Asif ni siapa, sepupu kepada Syahmi sekian-sekian, umur 16 tahun, sekian. Pada saya, impact dia cukup kuat lah kan, kira hebat. So apa yang mereka tonton tu, saya tengok, aku boleh buat macam ni. Itu bukan saya cakap dalam hati tau, saya cakap kuat. And then penonton-penonton tadi semua yang saya cakap remaja tadi ni, anak sedara kepada wife saya lah, anak sedara, sepupu semua kan, kira sedara lah. Saya cakap, kalau macam ni aku boleh buat. And then salah seorang tu, betul boleh buat, dia tanya. Senang je ni nak buat video macam ni, bukan susah pun kan. Ini bukan riak tau, memang apa yang saya tonton tu, aku boleh buat ni benda ni kan. So dia cakap, jom lah kita buat. Masa tu hari Jumaat. Saya biasa balik rumah wife saya Khamis, Jumaat, Sabtu. Biasalah hari cuti kan. So lepas sembahyang Jumaat, saya buatlah video pertama, hanya bermodalkan handphone yang saya ada lah, handphone yang saya buat shoot basking live band tu. Handphone tu adalah handphone 7 Plus 32GB. Kecil gila. Video iPhone korang tahulah kan, file dia besar kan. And then saya buat video yang pertama, shooting di sekitar Kuala Terengganu bersama dengan anak-anak saudara sepupu belah wife saya lah. Video yang pertama tu memang cikai gila lah. Dengan copyrightnya tak tahu kan, masuk lagu, saya tak ingat lah lagu apa kan, tapi lagu tu kena copyright lah. Buat video tu pendek je, dalam 5 minit macam tu. And then saya buat edit sebab saya dah ada experience dalam shoot basking tu kan. Jadi saya dah tahulah edit sikit, guna apps apa semua. Semuanya menggunakan handphone je. Dan shoot masa tu idea tu dalam kepala otak je. And then saya bawa benda tu, cara saya kerja tu bertahun jugalah. Tak ada orang tahu cerita apa, semuanya dalam kepala otak saya. Okay, kau buat macam ni, lepas tu kau pula macam ni, jom kita pergi sini, jom kau buat macam ni, kau cakap macam ni. Penonton tak akan tahu, pelakon tak tahu cerita apa ni nak buat kan. And then saya pun cantum, pop, jadi satu cerita, pop, saya post, jadi lah kan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala membuka minda saya. Ini boleh kita teruskan. Sebab apa? Sebab dalam masa 1 minggu, video pertama tu yang cikai gila, pelakon pun kayu, dalam masa 1 minggu mendapat tontonan sebanyak 100,000. Hello bang, ada mana? Ya, abang ada kat tempat kerja. Apa? Oh, ada apa? Kerja balik lah. Okay, bye. Wah, pada saya untuk mendapat tontonan 100,000 tu sangat susah. Sebab saya dari
saya punya experience yang saya cakap awal tadi, 2007 saya dah buat video kan masuk YouTube. 2007 saya dah masukkan video cover lagu saya dekat YouTube. Untuk dapat 100 orang tonton pun susah gila guys. YouTube ni satu platform yang sangat susah lah untuk orang tengok jika kita ni tak ada orang kenal. Jadi bila drama tu mendapat tontonan yang sangat menakjubkan, ini sudah bagus kan, 100,000 teruja gila. Dan minggu depan ni saya balik lagi dengan buat video yang kedua. Video yang pertama tu berjudul Playboy Terengganu Kantoi Akhirnya. Itu video yang pertama. Video yang kedua, Anak Dara Gatal ni, saya buat dalam masa berapa jam saja, and then upload. Alhamdulillah sama, dapat feedback yang sangat-sangat positif daripada penonton. Beratus ribu jugalah, saya tak ingat lah, 100,000, 200,000 macam tu lah. Itu dalam masa seminggu, 2 minggu macam tu je tau. Bukan kata ambil masa lama nak capai 100,000, tak. Dalam masa seminggu je dah dapat 100,000. Saya pun macam syok lah. Yelah, apa yang kita buat, apa yang kita usahakan, dapat tontonan daripada orang. Jadi kita rasa semangat lah untuk berkarya kan. Jadi saya kan masih lagi stay dekat sini kan. Jadi untuk video yang ketiga tu saya buat dekat Kelantan. Tapi yang ketiga dia slow lah. Sebabnya video yang pertama, yang kedua tu semua cakap dialek Terengganu. Bila video yang ketiga dan seterusnya ni, kita buat dialek Kelantan. Jadi yang ketiga, keempat, kelima ni dia agak slow sikit view lah, puluh ribu macam tu. Tapi saya konsisten. Jadi saya mula timbul minat untuk berkarya. Dalam kepala otak ni, buat cerita ni, cerita yang orang tak buat kan? Cerita yang orang takut nak buat. Tapi saya selitkan lah pengajaran setiap dalam cerita tu. Cuma kalau orang tonton daripada awal tak habis, mungkin ada yang tak suka kan? Tapi kita tak nafikan kita tak mampu untuk puaskan hati semua pihak lah. Jadi saya teruskan berkarya. Jadi di situlah bermulanya saya menjadi seorang YouTubers. Bulan 3 2019 yang first video yang saya masukkan tu, bulan 3 2019. Dan terima kasih juga untuk Syahmi Sazli. Walaupun saya tak kenal orangnya, cuma bapaknya, Cikgu Sazli tu adalah cikgu saya, cikgu bahasa Melayu saya dekat sekolah menengah kebangsaan Datuk Biji Wangsa. Ayah Syahmi Sazli ni merupakan cikgu bahasa Melayu saya. Saya masih ingat wajah cikgu Sazli. Orangnya kecil molek, putih, rambut agak kerinting sikit. Dia naik motor je masa tu pergi sekolah. Ayah Syahmi Sazli ni. Terima kasih untuk Syahmi Sazli kerana video anda telah memberikan saya inspirasi untuk menghasilkan drama pendek di YouTube. Thank you. Dan sehingga sekarang dah 2 tahun. Bulan 3 2021 ni genap 2 tahun. Dan Alhamdulillah untuk 2019 tu, channel saya dinobatkan oleh YouTube sebagai YouTube channel subscribers paling pantas di Malaysia lah. Dia panggil Fastest Rising Star untuk tahun 2019 tu. Tak sampai setahun lah. Saya bermula daripada bulan 3 sampai bulan 11 tu. Bulan 12 dia keluarkan anugerah tu. Tapi tak ada anugerah apa pun. Bukannya dapat duit ke apa ke, tak ada. Just, maksudnya setiap tahun YouTube akan keluarkan channel yang subscribers paling laju. So saya bukan start Januari, yang saya start March bulan 3 sampai bulan 11 tu. Masa tu saya dah berjaya kumpul 114,000 subscribers. Sebab tu
Ada yang bertanya pada saya, bang, dah ada ke apa silver button kan? Saya cakap ada. Mana tak pernah buat unboxing ke apa? Saya cakap, saya bukan nak belagak tak. Sebab waktu tu saya rasa 100,000 senang. Sangat senang. Yelah, tak sampai setahun saya dah dapat 114,000. YouTube silver button tu sampai, saya rasa macam, alah, tak ada apa. Bukannya kita belagak tak. Macam mana nak cakap? Saya rasa saya senang capai, melainkan 1 juta lah, 1 juta subscribers. Ini mesti teruja punya ni kan. Ini kalau aku dapat 1 juta subscribers ni, aku akan buat giveaway untuk subscribers aku. Sebab tu sampai sekarang YouTube silver play button tu ada, saya tak buka pun. Yang post daripada US tu sampai ke tangan saya tak buka pun. Kejap saya cari. Geng, berhabuk geng. Saya tak buka geng. Masih lagi dalam kondisi asal, masih lagi berselotip. Kalau korang tengok kat sini, dia sampai mana tarikh? Tarikh dia 31 Januari 2020. Bila saya dapat 114,000 tu akhir tahun 2019, 31 Januari 2020 dah sampai. Saya tak buka lagi. Bukan belagak serius, saya jujur. Saya cakap dengan jujur, bukannya saya belagak. Wah, silver button tak nak buka. Sebab waktu tu lah mungkin luck saya lah, rezeki saya untuk mendapat 1,000 tu sangat senang. Kecuali struggle 3 tahun pun tak dapat lagi, mungkin lah dapat juga 1,000, Alhamdulillah kan. Tapi saya bersyukur, Alhamdulillah. Cuma senang bagi saya sebab tak sampai setahun saya dah dapat 1,000 kan. Sebab masa tu subscribers mencanak. Dalam masa beberapa hari je 40,000, 50,000, 60, 80, 100. Jadi sebab tu saya tak teruja sangat lah. Senang bagi saya. Kalau 1 juta, insyaAllah lah, doakan lah. doakan saya istiqamah lah. Saya istiqamah untuk buat konten di YouTube ni. Itulah cerita saya sedikit. Terima kasih yang menonton. Saya pun tak pasti ada orang tengok ke tak kan. Tapi yang penting apa yang kita usahakan tu biar ikhlas lah. Macam karya-karya saya pun, saya bukanlah kata hebat, tapi apa yang saya buat tu, kalau korang perhatikan, kalau korang dalami, ada mesej-mesej yang saya ingin sampaikan kepada penonton lah. Mungkin cara pengolahan setiap orang tu berbeza. Mungkin ada yang negatif, ada yang positif. Walau bagaimanapun, saya nak minta maaf kepada semua sekali kalau ada konten-konten saya yang tidak disenangi. Maklum sajalah, saya ni hanyalah insan biasa yang tak lari daripada membuat silap. So, untuk YouTubers yang baru nak mula, kalau kata korang belajar, jangan berhenti belajar, teruskan belajar, and then cuba datangkan minat untuk menghasilkan video tanpa sebarang perasaan, keinginan untuk dapat duit. Jangan. Dia takkan jadi. Macam saya cakap tadi lah, saya tutup kedai, timbul perasaan nak income melalui buat shooting video basking. Dia tak jadi. Apa yang saya buat drama tu, tak ada pun, bukannya kata saya nak jadi YouTuber, nak buat drama pendek, nak hasilkan income, tak. Benda tu secara tiba-tiba diaturkan oleh Allah kan. Saya tengok video Syahmi tu kan, aku boleh buatlah. Bila buat, meletup rezeki. Yang kerja, jangan berhenti kerja semata-mata nak jadi YouTubers, sebab kita tak tahu kita berjaya ke tak. Sebab untuk tahun 2020, 2021 sangat-sangat ramai orang cuba untuk jadi YouTubers kan. Tapi tak kesemuanya berjaya lah. Sebab tak semua apa yang kita buat ni orang suka.
Ada orang tak suka, ada orang suka kan. Satu lagi, ada yang ramai juga yang bertanya pada saya, bang, saya nak YouTuber tapi saya tak ada rupa lah. Dia pada saya lah rupa nombor 2. Yang satu kau minat, kau kena minat. Satu pertama kau kena minat. Macam saya sebenarnya saya tak minat buat drama pendek ni kan. Saya suka menyanyi, saya suka muzik, saya suka buat video basking, video klip. Tapi apabila kita usahakan yang kita minat tu, tak ada orang tengok. Bila kita buat yang kita tak suka, drama, orang tengok pula. Jadi saya terpaksa untuk minat benda ni. Faham tak? Maksud terpaksa minat tu bukannya pura-pura minat. Saya macam aku terpaksa buat juga drama apa jadi bila benda tu dah bermain dalam fikiran kita, drama, okey, jalan cerita macam ni, lokasi, pelakon, sekian dialog sekian, dia akan timbul rasa minat yang secara spontan dia akan timbul. And then untuk pengetahuan korang semua, saya tak ada equipment mahal. Sejak saya bermula dulu, saya hanya bermodalkan 7 Plus 32GB, siap satu drama, memory full, delete, upload YouTube, delete, kemudian buat drama baru. Saya buat macam tu hampir setahun juga, sebelum saya dapat ni silver button apa semua kan. Hanya bermodalkan 7 Plus 32GB, edit pun kat handphone, post pun kat situ. And then 2019 tu upgrade dah, saya upgrade handphone memori besar sikit kan. And then sampai ke hari ni, sampai ke 2021 ni, bukannya tak ada rasa tengok orang tu kamera kan, video cantik, ada bokeh apa semua. Bukannya kita tak nak, kita nak, saya suka. Tapi bila usia saya dah macam ni, lembab lah kita nak belajar kamera, nak belajar gimbal apa semua kan, lewat lah. Jadi saya lebih selesa menggunakan handphone, shoot kat handphone, edit kat handphone, post kat handphone. Saya masa saya pakai 32GB 7 Plus, saya pernah berjumpa Ali Irfan dekat office dia. Dia tanya saya, masa tu dia dah tengok ini korang boleh dapat pengesahan daripada Ali Irfan. Saya jumpa dia cakap, bang, saya ada tengok lah video abang kan, kira not bad lah, abang ni kira luck lah, kira video dalam masa 2 bulan saya dah dapat 1 juta view kan. Dia cakap okey lah bang, di tahun 2019 ni susah ni bang, nak naik bang, ramai yang nak jadi YouTuber. Dia cakap dengan saya kan. Dia tanya saya, pakai kamera apa bang? Handphone je. Saya cakap dengan Alif, you bang, steady lah tangan abang. Kau tanya Alif sendiri. Saya tak ada gimbal apa saya hanya pakai ni. Ini saya beli dekat Shopee berapa ringgit je ni, RM20, RM30 ni. Saya hanya pakai ni, pelakon-pelakon saya tahu lah. Saya ada satu ni, kemudian saya ada satu ni klip, saya ada satu lagi yang saya tengah pakai sekarang ni, panjang tu. Lepas tu handphone saya pegang macam ni, shoot lah video. Lepas tu saya mula beli mic, saya mula beli mikrofon, upgrade lah katakan. Dulu tak ada mic apa, semua handphone macam tu je. Saya beli mic yang ada lagi mic tu, mic apa sekejap saya ambil. Gang, ini dia mic yang pertama saya beli, Rode Video Micro. Ini mic pertama yang saya beli, 200 lebih tak silap, yang kabel. Jadi gitulah setup saya. Lama ni pakai ni, berjasa ni, buat video hampir setahun jugalah. And then bila dapat komen daripada penonton, mic slow lah, suara tak dengar, saya upgrade mic. Saya beli mic ni, DT ni 400 lebih lah. Okey lah, ada improvement lah daripada segi kualiti audio tu kan. And then tak ada kemudian ni, ini yang terbaru yang saya belilah,
Tak ada, itu saja equipment saya sekarang ni buat untuk sekarang handphone. Kalau drama saya suka mic ni tau. Saya tak suka yang ni. Sebab apa? Satu, mic ni dia tangkap apa yang ada di sekitar. Macam saya suka ada sikit-sikit bunyi persekitaran, macam contoh bunyi burung, bunyi motor jauh-jauh, tak apalah kan. Saya suka benda-benda macam tu. Kalau pakai clip mic ni, wireless ni, dia akan dengar suara je lah yang orang jalan dah tak bunyi, kucing mengiau kat situ pun dah tak bunyi. Saya suka pakai mic ni. Satu, senang. Seriously senang. Tak leceh lah. Kalau ni nak kena charge bateri kan, sebelum shoot nak kena masuk dalam baju, nak kena ni setting apa, leceh. Saya suka benda yang simple je kan. Tak handphone pump. Okay, Han Shan. So itu sajalah perkongsian saya dengan korang. Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh komen kat bawah lah. Jadi segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan itu, yang buruk itu datang daripada saya dan juga tim-tim Osa Sempoi. Saya nak juga bercerita pasal macam para talent yang pernah berlakon dengan saya. Tengoklah kalau ada permintaan, nanti saya buat video-video macam mana saya boleh kenal dengan mereka kan. Saya tak kenal, saya bukan dalam bidang lakonan, saya tak kenal siapa-siapa pun. Okey, terima kasih banyak-banyak yang menonton. Semoga ada manfaat kepada korang yang baru nak menjadi YouTubers. Keep buat konten konsisten, ikhlas, dan jangan lupa selitkan apa-apa mesej. Okey, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak yang menonton daripada dulu sampai sekarang. Hanya Allah yang boleh balas jasa-jasa korang semua. Assalamualaikum.